Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Zulkifli Haji Ali. Okey, channel aku seperti biasa membincangkan cara ternakan secara kecil-kecilan, sama ada tilapia dan lobster. Okey, dua jenis ni yang aku sedang usahakanlah. Jadi siapa-siapa yang nak belajar sebuah sedikit daripada pengalaman apa yang aku buat selama ni, bolehlah belajar sikit-sikit aku kongsikan. Okey, kalau ikut dalam video ni, ada satu video yang aku kongsikan pada video yang lalu tentang cara aku jaga anak benih tilapia. Jadi dalam video ni aku ada tertarik sikit lah dengan soalan daripada Arif Asri 3 hari yang lalu. Minta maaf Arif, sebab lewat sikit balas mesej soalan Arif ni. Okey, sekarang kita boleh bincangkanlah sama-sama, kongsikan apa permasalahan yang boleh kita settle dengan masalah soalan yang Arif Asri tujukan kepada saya ni. Okey, terima kasih. Okey, soalannya, salam bang. Waalaikumsalam. Saya ada masalah. Setiap kali bagi makan mesti ada ikan yang mati. Okey, sebenarnya soalan Arif Asri ni soalan yang agak umum lah. Saya tak pasti sama ada Arif bertanyakan kepada saiz ikan yang besar ataupun yang kecil. Tapi saya andaikan kepada ikan ternakan jenis ikan tilapia lah. Okey, mungkin jawapan yang saya akan bagi ni, mungkin yang saya boleh kongsi ni, mungkin boleh dapat sedikit membantulah untuk Arif Asri dan rakan-rakan di luar sana lah. Sebenarnya nak bela ikan ni nampak macam senang, tapi kadang-kadang susah juga. Kalau tak kena dengan caranya, ikan tetap mati juga. Jadi satu kerugian lah. Jadi pertama sekali, kalau dalam ternakan ikan ni, sepatutnya kita beri makan dia lagi sihat dan cepat besar lah. Tapi soalan yang Arif tanya ni, kita bagi makan tapi ikan mati. Okey, pertama sekali yang saya boleh kongsikan, saiz pemakanan ikan lah. Ini yang paling penting. Yang pertama sekali, kalau kata anak ikan yang kecil, kita kena sesuaikan lah pellet yang kecil ataupun yang macam yang saya tunjuk dalam video tu. Kita kena sesuaikan bagi yang serbuk tu lah, yang selalunya untuk ikan gupi dan ikan laga lah. Okey, itu untuk yang saiz ikan kecil. Kalau untuk yang saiz ikan yang besar, kita kena boleh bagi yang saiz yang besar lah. Jadi pembesaran dia tu tak terganggu. Jadi kalau kata kita tak padankan saiz pemakanan kita tu dengan saiz ikan, pellet contohnya, kalau anak ikan yang kecil lah, kalau anak ikan yang saiz kecil, yang baru macam anak benih tu, kalau kita bagi saiz yang pellet besar kan, dia akan jadi macam mana tau? Dia tetap makan juga, tetap makan. Tapi kita bayangkan baby yang kecil itu, baby manusia lah. Kalau baby manusia yang kecil lagi, bayi itu, kita bagi makan dia lauk ayam, mesti tak boleh kan? Okey, ibarat dia macam tu lah. Itu contoh. Okey, kalau macam anak benih ikan ni, kita bagi yang macam ni. Ya, saya tunjuk dalam video ni. Okey, yang tu saiz anak ikan kecil, saya bagi yang pellet yang serbuk tu lah, untuk ikan gupi tu. Kalau saiz ikan yang besar, saya bagi untuk yang besar lah. Jadi kira padanlah dengan saiz, dan proses penghadaman dia tu kira stabil lah. Kalau kita bagi dengan yang tak kena saiz, inilah yang akan menyebabkan salah satu faktor menyebabkan kematian ikan lah. Okey, antara faktor yang kedua pula, saya boleh andaikan anak-anak benih itu, ataupun tidak kira lah sama ada yang kecil, saiz kecil ataupun yang besar, sekiranya diberi makan berlebihan akan menyebabkan kematian jugalah. Sebab ikan tilapia ni, dia sifat dia memang dia akan sentiasa makan. Berilah banyak mana pun dia akan makan. Dari segi pengalaman saya sendiri, memang banyak juga kes yang mula-mula saya buat dulu, sebab
kita nak push nak bagi dia cepat besar, nak bagi dia sihat, bagi makan terlalu banyak. Jadi saya dapat dia dari situ, memang saya dapat idea lah. Saya dapatlah kesilapan saya dulu, mula-mula dulu yang saya buat dulu, dah bertahun-tahun dulu. Okey, makan berlebihan, ikan akan mati. Tidak kira lah sama ada saiz yang kecil ataupun saiz yang besar lah, tetap akan mati. Okey, itu antara sekiranya diberi makan berlebihan, ikan akan mati. Jadi kena limit lah. Jangan bagi makan terlalu berlebihan, ala kadar. Sekiranya sebab kita buat ternakan ni hanya kecil-kecilan. Lainlah kalau kata dekat ladang yang besar-besar, yang tu lainlah. Yang tu boleh dibincangkan di lain kali lah. Sebab sekarang ni fokus seperti macam ternakan saya ni, saya buat hanya sekadar kecil-kecilan di belakang rumah. Sebab tu ramai juga yang bertanyakan kepada saya tentang soalan yang macam ni lah. Anak-anak ikan mati, anak-anak yang besar pun mati. Jadi masalah tak boleh nak settle, cari punca tak jumpa. Jadi daripada segi pengalaman saya tu, okey, saya kongsikan lagi satu masalah yang menyebabkan kematian ikan ni. Satu lagi, jadual pemakanan ikan. Macam saya kata tadi, ikan tilapia ni dia makan hampir setiap waktu, dia akan makan. Apa yang kita beri dia akan makan. Okey, jadual pemakanan, kalau dalam video yang saya dulu, saya ada kongsikan jadual pemakanan saya untuk jadual pemakanan ikan, bukan jadual pemakanan saya, minta maaf. Okey, jadual pemakanan untuk ikan tilapia ni lah. Waktu pagi dan waktu petang. Kalau waktu pagi dalam pukul 8 hingga pukul 10 lah, dalam lingkungan tu. Kalau petang 4, 5, 6. Okey, antara 3 jam ni saya bagi. Okey, itu jadual pemakanan lah. Okey, pasal apa jadual pemakanan ni penting juga untuk ternakan ikan? Satu, kalau kita tak ikut jadual pemakanan ikan, ikan boleh jadi tidak sihat. Boleh tak menyebabkan kematian? Boleh. Sebab apa? Nanti saya kongsikan. Okey, kita sambung lagi satu. Mungkin saya boleh bagi tahu makan di waktu malam. Kalau anak-anak tilapia ni, atau tak kiralah yang kecil ataupun yang besar, sekiranya kita beri makan pada waktu malam, ada kes ikan boleh mati juga. Disebabkan pemakanan di waktu malam ni menyebabkan pellet yang kita bagi tu pada asalnya dia kering. Tapi bila terkena air ataupun dah ditelan oleh ikan masuk dalam perut, dia akan mengembang. Bila dia akan mengembang, kalau kita tak kontrol jumlah pemakanan tu, perut ikan garanti akan pecah lah. Bila pecah, ikan akan mati. Sebab ada kes dulu saya pernah cuba juga, ikan yang mati ni saya ambil belah perut dia, nak cek tengok, konon-kononnya lah nak tengok apa punca dia kan. Bila tengok di dalam, perut pecah. Disebabkan apa? Makan terlalu banyak. Okey, makan waktu malam memang tidak sihat. Tak kira lah ikan, kita pun kalau makan waktu malam, nasi kandak ke apa kan, jadi satu macamnya, jadi segan macam tu lah. Okey, ikan pun sama. Sebab waktu malam, ikan tilapia ni dia tak aktif. Dia duduk di dalam dasar kolam lah. Dia duduk dasar kolam, dia duduk sengap-sengap. Itulah yang menyebabkan ikan kita kalau diberi makan waktu malam, kalau tak mati pun dia akan jadi kurang sihat. Yang last kali saya boleh andaikan penyebab kematian ikan ni, walaupun diberi makan mati, tak diberi makan pun lagi mati, sama ada tentang kualiti ikan. Okey, kualiti ikan sebenarnya memainkan peranan juga. Okey, katalah kita pergi kat kedai ikan, kita beli katalah 100 ekor. Kita buat balik 100 ekor, kita tanak di dalam kolam. Macam saya buat dalam kok semen lah. Okey, dalam kok semen. Katalah 100 ekor. Dalam 100 ekor, kemungkinan tak akan hidup 100. Kalau yang beli dekat luar lah. Tapi sebab dulu pun saya bisa terkena juga. Beli dekat luar, perasan tak? Kadang-kadang kita beli anak ikan katalah 50 ekor ataupun 100 untuk percubaan dulu. Di dalam setiap bungkusan anak-anak ikan tu, ada yang saiz besar, ada yang saiz kecil.
Okey, dia orang cakap random size. Okeylah, kita boleh terima random size. Tak apa, random size. Sebenarnya dalam random size tu, kalau kita betul-betul perhatikan, yang size besar tu itu adalah yang berkualiti sikit lah. Kalau yang kecil, itu yang kurang berkualiti. Garanti akan mengalami kematian. Dia jadi macam terbantut. Pertumbuhan tumbesaran dia tu terbantut. Jadi kurang sihat lah. Ikan ni kita kena mark dia. Kalau boleh buat pengasingan grade lah. Saya buat pembenihan sendiri tu jadi macam saya boleh pilih grade yang terbaik, grade yang kurang. Saya pilih yang cantik-cantik, yang mana besar cepat. Nanti insyaAllah di lain masa saya boleh kongsikan macam mana saya buat penggradan saiz dan kualiti ikan lah, insyaAllah. Okey, tapi dalam soalan yang Arif Asri ni, dia soalan ni sebenarnya banyak juga yang WhatsApp dekat saya ataupun yang kawasan-kawasan sekitar dengan saya ni, banyak juga yang bertanyakan, beli anak ikan mati, bagi makan pun mati, jadi macam mana, nak buat macam mana. Jadi solusi dia ataupun jalan penyelesaiannya macam ni lah. Saya boleh huraikan yang macam saya katakan tadi tu. Jadi selalunya kalau untuk baby-baby ni, saya bagi cadangan lah, sebab saya sendiri pun mengikut pengalaman saya bagi yang Hydrellia tu, Hydrellia yang lumut-lumut pokok yang dalam air tu kan, saya campur sikit, lepas tu dedak-dedak ikan. Kalau kata untuk saiz anak ikan lah, okey, yang tu boleh dapat membantu mengurangkan kadar kematian ikan lah. Kalau untuk yang ikan besar, kemungkinan kematian tu agak boleh kontrol lagi lah. Susah lah nak dapat kematian, tapi selalunya yang kecil ni memang susah sikit nak jaga, daripada segi kualiti air, daripada segi pemakanan, dari segi oksigen, memang cukup kena jaga. Ketinggian air dalam kolam pun kena jaga, tak boleh tinggi sangat, tak boleh sedikit sangat. Okey, macam-macam faktor. Jadi saya harap jawapan yang saya bagi ni berdasarkan pengalaman saya lah, mungkin dapat membantulah sedikit kawan-kawan di luar sana, terutama sekali pada soalan Arif Asri lah. Terima kasih kerana bertanyakan, kongsikan soalan ni. Sebenarnya soalan ni antara soalan yang rancak jugalah dipertanyakan kepada saya ni. Minta maaf Arif sebab saya lewat sikit membalas soalan, memberi jawapan kepada Arif ni. Okey, saya ucapkan terima kasih. Semoga semua sihat-sihat selalu. Kita jumpa lagi di next video. Kalau ada soalan, okey, boleh kemukakan di ruangan komen. Kemungkinan kalau ada soalan yang rancak-rancak, okey, saya boleh buat video lah. Okey, saya akan share link lah untuk setiap jawapan tu. Okey, terima kasih semua. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum.